Terima kasih Terence di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama saya Syahrul Liza Abu Hassan bagi mengikuti perkembangan terkini dari kawasan Parlimen P044 Permatang Pauh Pulau Pinang. Dan ketika ini saya berada di pekarangan Hospital Seberang Jaya, dan kalau anda dapat saksikan, inilah pekarangan agak sesak dengan kehadiran para pesakit ataupun pengunjung yang ingin menjalani rawatan di hospital ini. Dan untuk pengetahuan anda, Hospital Seberang Jaya ini termasuk dalam kawasan Permatang Pauh, iaitu salah satu daripada 3 DUN yang terdapat di sini, iaitu DUN Seberang Jaya. Dan hari ini saya ingin membuat satu lagi perkongsian bagi kita akan fokus mengenai kemudahan kesihatan yang disediakan khusus untuk penduduk Permatang Pauh. Dan untuk mengulaskan mengenai kemudahan kesihatan ini adalah lebih baik saya perkenalkan tetamu yang cukup istimewa, iaitu bersama saya adalah Yang Berhormat Datuk Dr. Helmi Yahya, iaitu Timbalan Menteri Kesihatan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Okey Datuk, terima kasih kerana sudi datang untuk ditemu bual pada pagi ini. Okey, baik Datuk, mungkin Datuk dapat kongsikan mengenai kemudahan kesihatan yang disediakan khusus di Permatang Pauh. Bagaimana tahap kesihatan yang disediakan di sini? Terima kasih. Setakat ini Alhamdulillah kita di Matang Pauh, kalau ikut kiraannya penduduk Matang Pauh dan Seberang Perai Tengah ada hampir 400,000. Kita dapat satu hospital ini, Hospital Seberang Jaya, yang mengandungi 314 katil, dan di Bukit Bertajam dekat tu 240 katil. Ya. Jadi yang istimewanya hospital ni dia ada 17 kepakaran. 17 kepakaran yang 17 jenis kepakaran, dan di Bukit Bertajam ada 7 jenis kepakaran. Jadi tapi masalah dia selain pada hospital, kita terdapat juga 3 klinik kesihatan dan 7 klinik desa. Mana ramai, jadi banyaklah ya. Dan hari ini dia mendapati Seberang Jaya ni nampaknya dia terlalu sesak sangat. Dia punya BOR mana kan kadar pengisian katil ni dah 108%. Dah lebih. Mana kalau kita masuk ke hospital ni memang cukup sesak, sampai ke koridor pun ada pesakit ya. Terlalu banyak sangat. Jadi sebab tu kita nak bina satu lagi hospital baru, blok baru di hospital ni. Jadi sekarang ada 314, nak tambah lagi 316 katil. Satu blok tinggi 9 tingkat. Dan dalam hal ini orang Matang Pauh ni betul lah, kerana selain daripada 17 kepakaran yang ada, nak tambah lagi 2, iaitu tentang pediatric cardiology, dan tentang kepakaran sakit jantung untuk kanak-kanak, kardiologi, dan juga pembedahan sakit jantung untuk kanak-kanak. Satu, yang kedua, pusat rehabilitation center, di mana manakala itu dah jadi 17 sampai 19 kepakaran yang akan ada di sini. Jadi satu anugerah, ialah mana ini adalah kerana kerajaan berperhatian masalah ini, maka kita nak bina satu lagi blok yang tinggi, yang besar. Selain daripada itu, kita juga telah pun bukan merancang, kita dah ready nak bina satu lagi klinik kesihatan di Bandar Perda. Kita tunggu plan perancang daripada Majlis Bandaran Perang Perai. Perancang kalau siap itu kita bina terus. Harga dia lebih kurang 27 juta. Dan Kebang Semang pun baru ni saya melawat ke Kebang Semang. Klinik Kebang Semang memang keadaan agak teruk sikit. Klinik lama, jadi bangunan lama, dan ada yang retak dan sebagainya. Jadi ini pun kita dah masuk dalam rancangan Malaysia ke-11 masuk. Jadi mana kita memang jagalah kesihatan orang Matang Pauh, memang kita jaga kuat ya. Baiklah, hari ini saya dimaklumkan khusus warga kesihatan, warga perubatan dan juga penduduk Permatang Pauh bakal menerima bangunan baru, bangunan hospital baru ya. Jadi mungkin Datuk dapat ulaskan mengenai situasi majlis pada hari ini. Majlis hari ini akan dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri sendiri, dan akan datang dalam pukul 11 petang pagi ini. Dan cerita dia itulah, kita nak upgrade apa yang kita ada, nak upgrade. Kita sentiasa menambah baik perkhidmatan kita di hospital, klinik, berbagai-bagai lah, termasuk hari ini masalah
bakalan air bersih pun kita sambung, kita bagi peruntukan untuk sambung. Apa lagi? Pelupasan sampah kita bagi tong, ya. Jadi begitulah, jadi berbagai-bagai kita buat, dan kita juga melihat masalah pemakanan bagi mereka yang agak kurang nasib baik, agak miskin. Jadi kita melihat juga masalah pemakanan anak-anak mereka yang kurang zat, bagi bantuan makanan, bagi bakul makanan dan sebagainya, ya. Jadi kita buat semua. Tapi yang penting hari ini kita nak bagi tumpuan kepada masalah sekarang di Malaysia dan juga termasuk di Batam Pau lah. Masalah dia ialah masalah penyakit-penyakit yang tak berjangkit. Ini banyak akibat daripada kita tak jaga makanan kita kurang aktiviti, ya. Betul ni kita nak promote pemakanan yang seimbang, tambah banyak lemak sangat, tambah banyak karbohidrat banyak sangat, ya. Kemudian makan sayur banyak, makan buah banyak. Kemudian kita juga promosi aktiviti, tambah aktiviti. Contohnya kita promosi 10,000 langkah, 10,000 langkah sehari. Dia kena berjalan lah. Kita galakkan orang berjalan, exercise. Anak-anak muda jangan duduk depan komputer saja, kena exercise. Kalau tidak, kalau dia makan banyak, orang Pulau Pinang ni dia makanan sedap, makan satu hari 6 kali. Jadi makan tak exercise, bila makan tidak exercise, dia simpan segala makanan kita simpan, karbohidrat kita, lemak simpan dalam badan. Ini bawa penyakit. Jadi masalah kita sekarang ni di Malaysia, masalah ni yang paling serius, ya. Kita dapati penyakit-penyakit yang tak berjangkit ini sebenarnya kita boleh mencegah, ya, boleh mencegah, tapi kita tak usahakan. Jadi hari ini kita nak kempen supaya ada kesedaran di kalangan masyarakat kita tentang perkara ni. Dan memang rata-rata rakyat sedar masalah makan lebih, masalah tidak exercise, sedar, tapi dia tak jadi satu budaya untuk nak jaga makanan, nak tambahkan exercise, tak jadi budaya. Jadi kita nak kena buat banyak lagi lah kempen-kempen ni. Jadi hari ni kita dapati kes-kes kematian di hospital kerajaan akibat penyakit yang tak berjangkit ni, ketimbangan darah tinggi, stroke, ya, kolesterol tinggi, penyakit macam merokok, ya, alkohol. Akibat daripada semua ni didapati kematian akibat penyakit-penyakit yang jenis ni, yang tak berjangkit ni, 70% daripada kematian di hospital kerajaan adalah akibat penyakit-penyakit ni. Jadi penyakit-penyakit yang kita boleh mencegah, tapi kita macam biasalah, masalahnya masalah awareness ada, tapi dia tak diterjemah sebagai aktiviti. Yang ni yang kita nak tekankan. Jadi yang ni yang kita nak selalu mengingatkan masyarakat tentang peranan mereka untuk mencegah penyakit. Kerana saya pun seorang doktor juga, saya lebih suka mencegah daripada berubat. Prevention is better than cure. Satu. Yang kedua, masalah di kawasan ini sendiri, masalah denggi. Jadi seluruh Pulau Pinang, kawasan Batam Pau dia paling tinggi. Daripada Januari sehingga sekarang, sehingga 25 April, kita terdapat 178 kes denggi di kawasan Batam Pau. Banding dengan tahun lepas cuma 40 saja. Ini meningkat banyak. Ini satu perkara yang amat serius, yang saya harap penduduk kawasan Batam Pau ni juga kena ambil tahu dan kena main peranan mereka masing-masing untuk jaga kebersihan kawasan rumah masing-masing. Tengok, saya dah sebut banyak kali perkara ni. Tolong kita luangkan masa 10 minit ni, seminggu 10 minit ni, hari Sabtu ke Ahad ke, pergi cek keliling rumah, dalam rumah atau ni gutter tu, cek kalau ada tempat air bertakung, kita pastikan dia kering lah. Kita tak mau pembiarkan jamuk ni. Jadi yang masalah kita, ya. Jadi saya harap penduduk kawasan ni dan seluruh Pulau Pinang dan seluruh Malaysia mainkan peranan masing-masing untuk menjaga kawasan masing-masing supaya bersih. Inilah cara dia untuk nak mencegah denggi. Kita nak kontrol vektor dia ialah Aedes, jamuk Aedes. Jadi yang itulah kerjasama, kesedaran kena ada di kalangan masyarakat. Okey, itu berkenaan dengan pelbagai program dan aktiviti kempen yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia khusus untuk kawasan Pematang Pau. Jadi apakah aspirasi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk masa akan datang demi menjamin kesihatan penduduk di sini lebih baik daripada sekarang?
Ini sebenarnya kita bagi perkhidmatan kita di hospital, di klinik, klinik kesihatan, di klinik desa, kita ada klinik ibu dan anak-anak. Memang kita dalam segi fizikal memang kita cuba nak upgrade, sentiasa upgrade lah. Kita tingkatkan perkhidmatan kita macam hospital ni kan. Hospital ni kita tambah lagi blok baru 316 tingkat. Kita ada KK baru kita nak bina, yang lama kita nak upgrade. Dan juga hari ni kita ada outreach program. Outreach program kita hantar kakitan kita, misi kita, pegawai pegawai rehabilitasi kita pergi rumah, lawat rumah ke rumah, lawat rumah ke rumah, dan memberi rawatan di rumah. Jadi ini sampai begitu. Jadi kita nak pastikan semua mendapat perkhidmatan yang terbaik. Itulah ulasan yang cukup padat oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Helmi Yahya. Jadi diharapkan penduduk Permatang Pauh dapat maklumat yang disalurkan ini dan memberi kesedaran kepada mereka untuk hidup lebih sihat, sejahtera dan selesa. Untuk itu sekian sahaja daripada saya, Syahruliza Abu Hassan. Saya kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.